Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu untuk bab 2 tingkatan 5 mengenai perkembangan nasionalisme di negara kita sehingga Perang Dunia Kedua. Okey, pelajar-pelajar, untuk pengetahuan kamu, dalam bab ni kamu akan belajar tentang perjuangan nasionalisme rakyat negara kita menentang British. Dia terbahagi kepada 2 tahap, sama seperti bab 1. Kalau kamu rujuk video cikgu dalam bab 1, cikgu ada ceritakan tentang perjuangan nasionalisme tahap 1 dan tahap 2 di negara-negara lain di Asia Tenggara, contohnya di Filipina, di Burma, di Indonesia, Thailand dan Indochina. Tetapi dalam bab 1 tu dia tak ceritakan tentang nasionalisme di tanah Melayu. Kenapa? Sebab nasionalisme di tanah Melayu dikhususkan secara detail untuk bab 2. Okey, seperti juga di negara lain di Asia Tenggara, perjuangan rakyat kita menentang British terbahagi kepada 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Dan cikgu terangkan pada kamu kebanyakan perjuangan nasionalisme pada tahap 1 di negara-negara di Asia Tenggara, termasuk negara kita, perjuangan ini tidak berjaya untuk mendapatkan kemerdekaan. Kenapa perjuangan tahap pertama ni tidak berjaya untuk mendapat kemerdekaan? Dan cikgu telah terangkan bahawa perjuangan nasionalisme tahap pertama ini tidak mempunyai organisasi politik bersifat setempat, diperjuangkan oleh golongan sederhana, contohnya seperti pembesar. Kemudian dipimpin perjuangan itu, isu dia hanya mementingkan isu-isu yang sederhana, contohnya isu untuk memperjuangkan berkaitan ekonomi dan pendidikan. Tidak fokus kepada isu untuk menuntut kemerdekaan. Kerana ketiga itu, rakyat di Asia Tenggara termasuk rakyat di negara kita masih kurang persediaan bagi masih belum ada kekuatan untuk melaungkan kemerdekaan, untuk menghalau Barat keluar daripada negara kita. Belum ada persediaan, belum ada kekuatan. Jadi that's why perjuangan pada tahap yang pertama ini biasanya gagal, termasuk di negara kita. Okey, untuk pengetahuan kamu, dalam bab 2 ni dia bahagikan kepada perjuangan tahap 1 dan tahap 2. Okey, dua-dua bahagian ni dia boleh keluar isi, dia boleh keluar struktur. Objektif, of course, mana-mana bahagian dia boleh keluar. Faham Okey, kalau keluar perjuangan nasionalisme tahap pertama di negara kita, dia ada apa? Okey, dia ada 2 perkara. Pertama adalah sebab-sebab penentangan. Maksud dia, pada tahap awal British masuk menjajah negara kita, apa punca, apa sebab, apa faktor yang menyebabkan rakyat negara kita bangun menentang British, walaupun pada waktu tersebut rakyat di negara kita masih tidak ada pendidikan, tidak ada senjata moden, tidak ada parti-parti politik, tidak ada pemimpin-pemimpin yang berkarisma, berkaliber dan mempunyai strategi perancangan yang hebat. Tak ada. Tetapi maksud dia, rakyat tetap juga bangun menentang atas dasar nasionalisme, atas dasar cintakan kepada negara dan bangsa. Kerana ditindas, kerana rakyat menderita, maka perjuangan itu bermula. Maka kamu akan belajar sebab-sebab penentangan. Okey. Yang kedua, kamu belajar tentang peristiwa penentangan. Ada 10 peristiwa penentangan dalam bahagian ini. Contohnya, peristiwa penentangan Dosai, di Nanning. Peristiwa penentangan Rentap di Sungai Sekerang, Sarawak. Penentangan Sharif Masaho, Linggay juga di Sarawak. Perjuangan Mak Saleh di Sabah. Perjuangan Tok Janggut di Kelantan. Perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Perjuangan Datuk Bahaman di Pahang. Dan perjuangan Datuk Maharaja Lela di Perak. Serta perjuangan Yang Tuan Antah di Seri Menanti, Negeri Sembilan. So, bahagian ni cikgu akan terang dalam kelas lain. Okey? Hari ni cikgu nak terangkan tentang nasionalisme tahap kedua di negara kita. Okey, nasionalisme tahap kedua di negara kita, dia ada 5 perkara kamu kena ingat. Okey, 5 ni dia boleh keluar struktur, dia boleh keluar esei. That's why kamu kena bersedia. Tetapi mengikut
student yang PM cikgu, student daripada negeri-negeri di Malaysia yang PM cikgu ni, dia bagi tahu negeri dia ada keluarkan soalan berkaitan akhbar, novel dan majalah. Dan ada student yang PM cikgu, dia kata keluar gerakan Islah. So cikgu akan terangkan dua perkara ni saja. Yang lain cikgu harap kamu tahu macam mana cara untuk belajar berkaitan topik-topik ni. Okey. Nasionalisme tahap kedua ni bermaksud perjuangan rakyat kita pada ketiga itu rakyat telah mula mendapat pendidikan. Maksud dia setelah berlakunya penjajahan British di negara kita, sekolah-sekolah mula diperkenal, didirikan, ditubuhkan. Contohnya rakyat negara kita, orang Melayu ni berpeluang untuk pergi ke sekolah Inggeris, sekolah Melayu dan sekolah agama. Dan apabila rakyat kita ni berpeluang mendapat pendidikan, maka mereka mula merancang strategi yang lebih berkesan, strategi yang lebih bijak, planning yang lebih tersusun untuk merancang strategi bagaimana nak menentang British secara lebih berkesan. Bukan dengan menggunakan kekuatan fizikal. Sebab kalau kita guna kekuatan fizikal seperti perjuangan yang dibuat oleh tokoh-tokoh pada tahap pertama, dah tentu kita akan menemui kegagalan. Sebab kita tidak mempunyai senjata yang lengkap. Kita tidak ada kekuatan tentera yang hebat berbanding dengan imperialis barat. That's why nasionalisme tahap kedua ni kamu belajar 5 perkara. Pertama, faktor-faktor pemakin nasionalisme. Faktor-faktor yang semakin menyakitkan hati orang Melayu ni untuk menentang British. Faktor-faktor yang semakin menimbulkan kemarahan, menimbulkan rasa perpaduan orang Melayu untuk rancang strategi, untuk buat planning bagaimana untuk menentang British. Okey. Perkara kedua ialah gerakan Islah. Gerakan Islah ni sebuah pertubuhan yang nak sedarkan orang Melayu, nak bangkitkan kesedaran orang Melayu bahawa orang Melayu perlu mendapat pendidikan. Orang Melayu tidak boleh berdiam diri. Orang Melayu tidak boleh leka. Orang Melayu perlu sedar bahawa negara sedang dijajah, ekonomi sedang dieksploitasi. So itu gerakan Islah. Yang ketiga, akhbar, novel dan majalah. Akhbar, novel dan majalah maksud dia, akhbar, novel dan majalah adalah medium pengantara yang digunakan oleh golongan intelektual Melayu atau golongan nasionalis Melayu bagi menyampaikan mesej, bagi menggerakkan kesedaran di kalangan orang Melayu supaya bangkit menentang British. Okey, digunakan medium untuk menyampaikan mesej supaya rakyat di tanah Melayu ni, masyarakat Melayu di tanah Melayu ni sedar bahawa mereka tidak boleh harus terus lena, terus bermimpi dan perlu bangkit untuk menentang British. Keempat, persatuan. Persatuan di peranan dia sama dengan akhbar, novel dan majalah. Persatuan bertujuan untuk menyemarakkan semangat kebangsaan, menyatukan orang Melayu, menyedarkan orang Melayu bahawa negara sedang dijajah, rakyat sedang diperbodohkan dan hasil negara sedang dieksploitasi. So persatuan bertujuan untuk sedarkan juga. Dan kelima adalah nasionalisme semasa pendudukan Jepun. Nasionalisme semasa pendudukan Jepun maksud dia nak ceritakan tentang kebangkitan rakyat menentang penjajah. Maksud dia walaupun selepas British kalah di tangan Jepun dan Jepun masuk, maka waktu tu kesedaran rakyat untuk menentang penjajah sangat tinggi kerana pendudukan Jepun selama hampir 4 tahun itu menimbulkan penderitaan kepada rakyat. Maka pemerintahan Jepun yang bersifat ketenteraan, yang bersifat ganas dan menimbulkan kesukaran hidup kepada rakyat, maka menyebabkan rakyat bangun untuk menentang penjajah. Okey? Tetapi kelas hari ini cikgu mulakan untuk mengajar kamu tentang gerakan Islah. Okey, gerakan Islah. So hari ini kita belajar secara detail tentang gerakan Islah. Dan untuk pengetahuan kamu, gerakan Islah ni kerap keluar soalan struktur. Hati-hati sebab kamu tak ada pilihan. Soalan struktur you have to answer 10 markah. Kamu tak mampu jawab, then you lost your mark. Okay? Kalau essay kamu masih ada kesempatan untuk memilih. Okay? Topik-topik yang kamu rasa kamu confident untuk jawab. Okay, kita tengok gerakan Islah. So cikgu padam yang lain dulu. Okay, kita tengok gerakan Islah. Gerakan Islah ni apa? Okey, gerakan Islah ni macam ni.
Apabila pelajar-pelajar Melayu yang telah berpeluang mendapat pendidikan daripada sekolah agama, kebanyakan pelajar-pelajar Melayu ini akan melanjutkan pelajaran ke negara-negara Timur Tengah, contohnya ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Jordan, ke Yaman. Maka golongan-golongan pelajar-pelajar ini apabila mereka menuntut belajar di universiti di luar negara, di negara-negara Timur Tengah ini, mereka diberi kesedaran. Contohnya ada pelajar Melayu yang telah mendapat galakan daripada pensyarah di Universiti Al-Azhar. Contohnya daripada seorang pensyarah yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh antara pensyarah yang menggerakkan gerakan Pan-Islamisme di negara-negara Timur Tengah, iaitu menyedarkan orang Islam bahawa masyarakat Islam perlu bersatu. Masyarakat Islam perlu membebaskan negara daripada penjajahan Kristian. Masyarakat Islam perlu ada semangat jihad bagi menghalau musuh daripada negara. Sebab kalau kita belajar daripada sudut agama Islam pun, sebagai seorang masyarakat Islam, sebagai seorang penganut agama Islam, kita wajib mempertahankan negara jika diceroboh, dan jika kita mati dalam perjuangan mempertahankan negara, itu dianggap satu perjuangan yang dipanggil sebagai jihad. Jihad fisabilillah. So that's why pelajar-pelajar ini telah mendapat pendedahan yang sangat hebat di negara-negara Timur Tengah. Dan apabila pelajar-pelajar Melayu ini kembali ke tanah Melayu, mereka mula merancang strategi untuk menyedarkan bangsa Melayu supaya jangan terus terlena, jangan terus bermimpi. Hendaklah orang Melayu mengubah cara berfikir, mengubah konsep menuntut ilmu. Maka mereka menubuhkan sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Gerakan Islah atau dikenali juga sebagai kaum muda. Dikenali juga sebagai kaum muda. Mula-mula mengenai Gerakan Islah ni, kamu kena tahu apakah tujuan. Yang pertama, kamu kena tahu tujuan. Apakah tujuan Gerakan Islah atau apakah faktor utama yang menyebabkan pertubuhan Gerakan Islah atau kaum muda ini ditubuhkan? Tujuan utama Gerakan Islah adalah untuk memperbetulkan pandangan masyarakat Melayu tentang Islam yang sebenar. Kenapa mereka perlu memperbetulkan pandangan masyarakat Melayu tentang Islam yang sebenar? Sebab sebelum ni, sama seperti mereka, sebelum ni apabila mereka belajar daripada guru-guru agama yang sebelum mereka melanjutkan pelajaran ke luar negara, mereka belajar Islam hanya ilmu untuk akhirat. Mereka belajar Islam bahawa Islam itu perlu bersolat, berbuat baik, berpuasa, hanya mementingkan ilmu-ilmu keakhiratan. Tetapi bila mereka balik, mereka cuba menyedarkan orang Melayu bahawa dalam menuntut ilmu, hendaklah orang Melayu itu mengubah konsep pemikiran bahawa ilmu tidak hanya dipelajari berkaitan ilmu akhirat sahaja. Orang Melayu atau orang Islam perlu didedahkan dengan ilmu dunia. Tanpa ilmu dunia, maka orang Islam dianggap ketinggalan. Dan apabila kita dianggap ketinggalan, inilah senjata utama yang dianggap kelemahan terbesar orang Islam yang membolehkan penjajah-penjajah barat menguasai dan memperbodohkan masyarakat Islam. That's why golongan Gerakan Islah ni, pelajar-pelajar Melayu yang lulusan Universiti Al-Azhar ni, balik ke tanah Melayu, tubuhkan sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Gerakan Islah ni, bertujuan untuk memperbetulkan pandangan orang Melayu tentang Islam yang sebenar, bahawa Islam itu mencakupi ilmu yang lebih luas, bahawa Islam itu tidak sahaja terhad kepada ilmu keakhiratan sahaja. Islam itu juga mementingkan ilmu dunia bagi memajukan negara. That's why tujuan utama mereka memperbetulkan pandangan masyarakat Melayu tentang Islam yang sebenar. Perkara kedua, kamu kena tahu tentang Gerakan Islah ni ialah kamu kena tahu siapakah tokoh Gerakan Islah ni. Yang pertama, kamu kena tahu tujuan. Yang kedua, kamu kena tahu tokoh.
Tokoh ni ada 3 yang ditulis dalam buku teks kamu. Sebenarnya tokoh dia ada beberapa lagi. Tapi cukuplah kalau kamu ingat 2 tokoh saja. Cukup. Sebab kalau keluar soalan struktur, dia akan beri senaraikan 2 tokoh gerakan Islah. So enough 2. Kalau kamu nak buat esei pun, kalau kamu letakkan 2 tokoh pun cukup untuk ayat contoh. Dan kamu boleh skor 1 markah. Okay. Tokoh gerakan Islah yang pertama adalah Syed Sheikh Al-Hadi. Okay. Syed Sheikh Al-Hadi. Yang kedua adalah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Yang ketiga ialah Syekh Tahir Jalaluddin. Okay. Berkaitan nama, kamu kena hati-hati. Syekh Tahir Jalaluddin. Nama kamu tak boleh sesuka hati salah. Okay? Kalau nama, contohnya nama bapa dia, kamu terlupa nama bapa dia. Syed Sheikh Al-Hadi, tak ada nama bapa dia, okey kan? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, kamu mungkin terlupa Dr. Burhanuddin apa ya di belakang, kamu cukup terus tulis Dr. Burhanuddin. Ataupun Syekh Tahir Jalaluddin, kamu terlupa untuk perkataan Jalaluddin di belakang. Cukup kalau kamu tulis Syekh Tahir. Okay? Bermaksud kamu pemeriksa kertas mengetahui bahawa kamu ingat nama tu tetapi mungkin tak ingat habis. Okay, ni antara tokoh gerakan Islah yang menubuhkan gerakan Islah yang bertujuan nak bangkitkan kesedaran orang Melayu tentang Islam yang sebenar. Okey, yang seterusnya kamu kena tahu apakah perjuangan mereka. Okey, apakah perjuangan mereka. Okey, cikgu padam bahagian ni supaya kamu tahu tentang gerakan Islah. Okey, apakah perjuangan mereka? Okay. Perjuangan gerakan Islah ni yang pertama ialah mereka ingin menjana kemajuan Islam. Okay. Menjana kemajuan orang Melayu dalam semua aspek. Pertama, menjana kemajuan. Okay. Menjana kemajuan bangsa lah dalam pelbagai aspek. Contohnya menjana dari segi pendidikan. Okay. Menjana kemajuan dari segi maksudnya gerakan Islah ni bertujuan untuk menyedarkan orang Melayu bahawa pentingnya pendidikan, menyedarkan orang Melayu bahawa pentingnya untuk berusaha, menjana kemajuan dari segi ekonomi. Okey. Yang kedua, gerakan Islah ini mengkritik British. Okey, mereka mengkritik British. Bila sebut mengkritik British, of course kamu boleh lebarkan isi. Mengkritik British ni macam-macam. Sebab apabila British menjajah negara kita, British tidak memajukan orang Melayu. British tidak pernah mengajak orang Melayu untuk terlibat dalam ekonomi dagangan. British tidak pernah secara ikhlas mengajak, melatih, mengambil orang Melayu untuk bekerja dalam pangkat-pangkat tertinggi dalam pentadbiran British. Okay? Mengkritik British kerana British tidak bersifat adil dalam memajukan pendidikan. Nampak bila British menubuhkan sekolah Inggeris, British hanya membuka peluang sekolah Inggeris itu kepada anak golongan bangsawan Melayu, anak pegawai British, anak orang biasa yang tinggal di kawasan kampung yang jauh tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan Inggeris. So untuk uraian berkaitan mengkritik British ni, kamu boleh ceritakan dengan lebih panjang lebar kenapa mereka mengkritik British. Okey, yang ketiga, perjuangan mereka ialah mengkritik raja dan pembesar. Okey, mengkritik raja dan pembesar. Kenapa gerakan Islah ini mengkritik raja dan pembesar? Wahan mereka ni adalah orang Melayu. Okey, mereka dianggap golongan Melayu yang radikal. Maksud dia, mereka tidak secara terus menerima tentang konsep raja-raja Melayu dan pembesar. Bagi mereka, raja-raja Melayu, sultan-sultan Melayu dan pembesar tidak langsung memajukan bangsa Melayu, tidak langsung memajukan hidup orang Melayu. Bagi mereka, sultan dan pembesar hanya memikirkan kedudukan mereka sahaja.
Jadi golongan ini dianggap golongan radikal Melayu. So that's why kalau kamu belajar dalam chapter 4 form 5 ni tentang Malayan Union, mereka ni antara salah satu contoh golongan radikal Melayu adalah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kenapa dianggap radikal Melayu? Sebab mereka menolak sistem feudal. Mereka menolak konsep raja-raja dan pembesar. Sebab mereka tiada keyakinan bahawa sultan dan pembesar boleh memajukan Melayu. That's why mereka dianggap radikal Melayu. Okey, jadi golongan gerakan Islah atau kaum muda ini mereka mengkritik raja dan pembesar Melayu yang dianggap tidak bersungguh untuk memajukan Melayu, hanya mementingkan kedudukan mereka, takhta dan pangkat mereka sahaja. That's why mereka mengkritik raja dan pembesar Melayu. Okey, kemudian bagaimanakah mereka menyampaikan perjuangan mereka ini? Okey, cara penyampaian. Perkara keempat, kamu kena tahu cara mereka menyampaikan. Cara penyampaian perjuangan itu, bagaimana mereka menggerakkan kesedaran di kalangan rakyat Melayu ni, bagaimana mereka nak menyampaikan mesej mereka kepada orang Melayu supaya ubah pemikiran, supaya orang Melayu lebih mementingkan pendidikan, supaya orang Melayu belajar juga tentang ilmu dunia, supaya tidak dipandang ketinggalan berbanding dengan golongan Barat. Okey, cara mereka menyampaikan, pertama mereka menulis melalui akhbar. Okey, menulis di dalam akhbar dan majalah. Okey, mereka menulis dalam akhbar dan majalah. Antara contoh akhbar dan majalah, contohnya akhbar Al-Imam. Okey, Al-Imam, Neraca. Okey, Pengasuh dan Idaran Zaman. Kalau keluar nama akhbar seperti Al-Imam dan majalah seperti Neraca dan Pengasuh, bermaksud ini adalah majalah dan akhbar yang dikeluarkan oleh gerakan Islah atau kaum muda ini dalam menyampaikan mesej mereka untuk menyedarkan orang Melayu tentang perjuangan Islam yang sebenar. Okey, selain daripada mereka menulis di dalam akhbar dan majalah, mereka juga telah menubuhkan madrasah. Okey, cara yang kedua, mereka menubuhkan madrasah. Madrasah maksudnya sebuah institusi pendidikan formal. Okey, menubuhkan madrasah. Madrasah ni kalau kamu belajar dalam bab 7 tingkatan 4, madrasah adalah salah satu contoh institusi pendidikan formal yang ditubuhkan di negara kita setelah kedatangan Islam, setelah negara dan masyarakat kita memeluk Islam. So mereka menubuhkan madrasah sebagai usaha untuk menyampaikan ilmu dunia dan akhirat kepada masyarakat Melayu. Okey, selain daripada itu, mereka menggalakkan pendidikan. Yang ketiga mereka menggalakkan pendidikan. Okey. Mereka menggalakkan wanita mendapat pendidikan. Kamu tahu kan kalau zaman dulu-dulu ketika penjajahan British, tidak ramai anak perempuan yang pergi ke sekolah, tidak mendapat galakan sepenuhnya daripada keluarga, kerana bagi mereka orang perempuan hanya layak di dapur. Orang perempuan tak perlu nak belajar jauh-jauh sebab akhirnya berkahwin juga. Maka gerakan Islah ni dia memperbetulkan pandangan orang Melayu supaya beri peluang pendidikan kepada wanita. Sebab kalau dalam Islam pun Nabi sendiri tidak menafikan peranan wanita dalam memajukan negara. Kamu tengok dalam proses hijrah Nabi Muhammad SAW ditunjukkan bagaimana peranan Asma binti Abu Bakar dalam menyebarkan syiar Islam itu. Apabila Asma sanggup menghantar makanan kepada Nabi dan ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Jadi dalam Islam peranan wanita dalam pendidikan itu, dalam memajukan negara, dalam mengembangkan syiar Islam tidak dinafikan. That's why gerakan Islam ini menggalakkan pendidikan di kalangan wanita. Okey, ketiga mereka menubuhkan madrasah. Gerakan Islah atau kaum muda ini menawarkan ilmu-ilmu pendidikan dunia seperti matematik atau ilmu hisab, sains, bahasa Inggeris selain daripada ilmu fardu ain dan ilmu Islam yang lain. Okey, sebab tujuan mereka supaya orang Islam ini lebih tersusun dari segi pembelajaran keilmuan. Maksud dia menekankan ilmu dunia dan akhirat. Okey, apabila mereka menekankan tentang ilmu dunia, maka gerakan Islah ini mendapat tentangan yang sangat keras. Okey, tambah-tambah pula mereka mengkritik British, mereka mengkritik raja dan pembesar. Maka gerakan Islah ini menghadapi cabaran, menghadapi tentangan. So perkara kelima kamu kena tahu adalah tentangan yang diterima oleh gerakan Islah.
tentangan. Okey, siapa yang kuat menentang mereka? Yang kuat menentang mereka adalah golongan tua. Golongan tua ni maksud dia golongan guru-guru agama yang sebelum ni hanya menekankan bahawa Islam adalah ilmu tentang keakhiratan sahaja. Maka golongan tua ini rasa marah, rasa tercabar dan rasa apa yang disampaikan oleh kaum muda itu bersalahan dengan ilmu Islam yang sebenar. Padahal gerakan Islam ini menyampaikan ilmu mengikut Islam yang sebenar. Bahawa Islam tidak menghadkan pembelajaran ilmu hanya berkaitan dengan keakhiratan sahaja. Patut mencakupi ilmu dunia dan akhirat. Okey? Maka mereka mendapat tentangan daripada golongan tua. Selain itu mereka mendapat tentangan daripada raja dan pembesar sebab mereka mengkritik raja dan pembesar. Dan yang ketiga, mereka of course mendapat tentangan daripada British. Okey, bila gerakan Islah atau kaum muda ini mendapat tentangan yang kuat daripada golongan tua, raja dan pembesar serta British, bagaimana kegiatan mereka atau bagaimana perjuangan mereka disekat? Okey. Mereka ditentang dengan cara British telah membuat undang-undang. Okay? Cara ditentang, British telah mengeluarkan undang-undang, untuk menyekat kegiatan gerakan Islah. Okey, apabila British menyekat, memperkenalkan undang-undang menyekat kegiatan, menghalang kegiatan gerakan Islah ini, maka gerakan Islah ini tidak boleh bergerak bebas di seluruh negeri-negeri Melayu. Okay? Mereka hanya mampu bergerak bebas di negeri-negeri Selat, negeri yang tak ada raja. Sebab bila mereka nak menyebarkan idea secara luas di negeri-negeri Melayu yang mempunyai sultan atau raja, mereka ditentang oleh raja dan pembesar. Maka that's why mereka hanya bergerak di negeri-negeri Selat. Okay? Hanya bergerak di negeri-negeri Selat, negeri-negeri yang tak ada sultan. Contohnya Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey, ini sahaja berkaitan gerakan Islah. Senang saja. Kalau ditanya soalan, dia mungkin tanya soalan tentang apakah tujuan gerakan Islah? Siapakah tokoh gerakan Islah? Apakah perjuangan gerakan Islah? Okey, perjuangan dia ni. Bagaimanakah gerakan Islah menyampaikan perjuangan, menzahirkan perjuangan mereka? Ni cikgu dah ajar. Dan siapakah yang menentang gerakan Islah dan apakah bentuk penentangan tersebut? Okey. Siapa yang menentang yang gerakan Islah ni ialah golongan tua, raja dan pembesar serta British. Bagaimana mereka ditentang? Bila British memperkenalkan undang-undang menyekat kebebasan mereka untuk menyampaikan mesej, untuk memperjuangkan idea mereka. Dan sebab itulah mereka hanya mampu bergerak di negeri-negeri Selat. Okey, ini sahaja untuk gerakan Islah. Kalau ditanya tentang soalan hebat, biasanya dia akan tanya, jika anda sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda harus menyedarkan generasi masa kini untuk lebih cintakan kepada negara? Sebab gerakan Islah ni adalah satu persatuan atau satu pertubuhan yang mengangkat, yang menyedarkan orang Melayu bahawa semangat nasionalisme, semangat mempertahankan negara, semangat untuk menjaga bangsa supaya tidak dieksploitasi, tidak diperbodohkan, semangat untuk menyedarkan bangsa bahawa ilmu itu sangat penting. Maka biasanya soalan hebat yang ditanya adalah ditanya, jika anda sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda harus menyedarkan generasi masa kini untuk cintakan bangsa dan negara? Maka salah satu jawapan kamu boleh jawab ialah amalan ilmu agama perlu diterapkan sejak awal. Okay, ilmu agama perlu diterapkan sejak awal. Yang kedua, generasi muda perlu menelusuri tentang sejarah kemunculan negara, sejarah pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Ketiga, pemimpin perlu melakukan pihak sekolah atau pihak masyarakat atau pemimpin perlu menyusun sukatan pelajaran yang berteraskan kepada ilmu sejarah, yang menekankan bahawa pembinaan negara dan bangsa Malaysia bukanlah satu benda yang mudah dan perlu disedarkan rakyat bahawa untuk membina sebuah negara dan bangsa, untuk menyedarkan sesuatu bangsa, untuk memberitahu bahawa jika kita tidak mahu ditindas, maka pendidikan itu sangat penting bagi melahirkan generasi yang cerdik dan
berjaya mempertahankan negara dari sebarang ancaman. Okay, itu sahaja. Terima kasih kelas. InsyaAllah kelas lain kali kita sambung untuk akhbar, novel dan majalah. Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.